fast, sitting here praying that this night's gonna last. You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Hai hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Saudara-saudara yang amat dihormati, terima kasih kerana masih setia di dalam channel ini. Terdapat satu maklumat penting hari ini yang pasti memberikan satu kejutan kepada 30 juta rakyat Malaysia dan kepimpinan politik. Umum juga mengetahui baginda yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah yang akan menamatkan jawatan ataupun menamatkan sebagai yang di-Pertuan Agong dan akan digantikan dengan baginda yang di-Pertuan Agong ke-17, yaitu baginda Sultan Johor. Saudara-saudara, terdapat satu perkongsian daripada Shahabuddin Husin ataupun shahabuddin.com. Rupa-rupanya Sultan Abdullah tak pernah langsung ambil allowance yang di-Pertuan Agong. Bagi saya ini satu perkongsian yang pasti mengharukan ramai orang. Mesra dan cakna kesejahteraan rakyat, itulah kepribadian yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah. Berkongsi pengalaman sebagai individu yang begitu dekat dengan Seri Paduka Baginda dan Raja Permaisuri Agong Tunku Aziza Aminah Maimunah Iskandaria, bekas pengelola bijaya di Raja Istana Negara Datuk Seri Ahmad Fadil Syamsuddin berkata, istilah raja dan rakyat berpisah tiada jelas terserlah sepanjang tempo pemerintahan Al-Sultan Abdullah. Selama tempo pemerintahan, itulah baginda yang sebenar. Itu adalah sifat semula jadi baginda. Sebagai Sultan Pahang, baginda yang akan turun untuk sama-sama membantu rakyat, khususnya ketika berlaku malapetaka seperti banjir, kebakaran, bahkan kemalangan. Apabila berlaku banjir, khususnya di Pahang, tuanku akan turun untuk bersama-sama dengan rakyat bagi mengharunginya. Malah tuanku juga akan meminta bantuan dari luar untuk menggantikan rumah-rumah yang telah rosak. Katanya ketika ditemui bernama, mengimbau kembali momen ketika Al-Sultan Abdullah sanggup menghentikan kendaraan untuk membantu mangsa kemalangan jalan raya. Ahmad Fadil yang kini bertugas sebagai Duta Besar Malaysia ke Emirat Arab Bersatu menyifatkan Seri Paduka Baginda sangat prihatin akan kesejahteraan rakyat. Untuk makluman, tuanku juga tidak ambil allowance sebagai yang di-Pertuan Agong sehingga sekarang, dan allowance baginda termasuk Raja Permaisuri Agong dihalakan kepada yang memerlukan. Ketika itu tabung COVID-19, tetapi ia tidak diuar-uarkan. Itu antara Seri Paduka Baginda, Kementerian Keuangan dan Jabatan Perdana Menteri, katanya. Menceritakan pengalaman mencabar berdepan penularan wabak COVID-19, beliau berkata Al-Sultan Abdullah sangat bimbang akan keselamatan dan kesehatan rakyat pada ketika itu, memandangkan wabak berkenaan pertama kali berlaku dalam negara. Katanya, Seri Paduka Baginda banyak mendengar taklimat daripada Ketua Pengarah Kesihatan ketika itu, Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah, Kementerian Kesihatan dan ahli-ahli profesional lain, setiap minggu tanpa gagal bagi mencari solusi terbaik dalam memastikan kesejahteraan rakyat kekal terjamin. Malah semasa COVID-19 merebak dan petugas Istana Negara ada yang mula menunjukkan simptom jangkitan virus itu, baginda begitu bimbang dan ambil berat akan kesehatan kami. Ahmad Fadil berkata baginda berperanan besar dalam mengeratkan hubungan Malaysia di pentas antarabangsa dan ini jelas dibuktikan antaranya apabila Al-Sultan Abdullah berupaya mengeratkan
Hubungan antara Malaysia di bawah pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan Presiden UAE Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Ini ternyata pada 5 hingga 6 Oktober lepas, Datuk Seri Anwar Ibrahim telah melakukan lawatan ke UAE dan berupaya mendapatkan pelaburan ekonomi yang baik daripada di UAE, dan mereka pelabur bersetuju melabur kira-kira RM40 bilion di Malaysia. Apa komen Anda berkaitan dengan ini? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Untuk teman-teman yang amat dihormati, sebelum ini kita dikejutkan dengan isu Menara Ilham disita. Kita juga dikejutkan dengan persoalan-persoalan yang timbul selepas Menara Ilham milik Tun Daim Zainuddin yang disita. Banyak pula yang bercakap, adakah selepas ini Tun Mahathir juga akan terlibat dengan siasatan? Adakah ini berkait rapat dengan tuduhan-tuduhan yang diterima oleh Tun Mahathir, yang ada juga kata Tun Mahathir ini sakau pada pemerintahan dahulu bersama-sama dengan sekutunya Tun Daim Zainuddin. Tapi semua itu menjadi persoalan, belum dapat disahkan oleh mana-mana bahawa memang benar Mahathir ini penyakau. Tetapi kita juga tahu Datuk Seri Anwar Ibrahim ada membuat kenyataan akan menangkap penyakau-penyakau ini. Nah, saudara-saudara, tiba-tiba pula kita dikejutkan dengan satu berita yang dikatakan istri pada Tun Daim Zainuddin, maafkan saya, Tun Daim Zainuddin pula akan didakwa. Nah, satu perkongsian pada 22 Januari, istri Daim Zainuddin didakwa esok. Istri kepada bekas Menteri Kewangan, Tun Daim Zainuddin, mengesahkan dia akan didakwa di mahkamah. Toh Puan Naimah Abdul Khalid berkata, sepasukan pegawai SPRM secara tiba-tiba hadir di hospital lokasi suaminya dirawat untuk merakam keterangannya. Ini berlaku walaupun saya memberi jaminan kepada mereka bahawa saya akan memberi kenyataan sebaik sahaja prosedur perubatan suami saya selesai pada Selasa. Kemudian saya diberitahu akan didakwa pada Selasa jam 9 pagi mengikut Seksyen 36 dalam kurungan 2 SPRM 2009 kerana kononnya gagal mematuhi notis untuk mendedahkan maklumat mengenai aset, katanya dalam kenyataan. Dia bagaimanapun meminta pendakwaan dilakukan sehari kemudian, yaitu lusa, selepas prosedur perubatan suaminya selesai. Tetapi ditolak pihak SPRM. Mereka berkeras akan mendakwa saya esok. Saya akan ke mahkamah esok dan lawan pertuduhan ini, katanya. Sementara itu, semakan sistem e-filing, mahkamah mendapati Naimah Abdul Kadir tersenarai di Mahkamah Session Jenayah 9 di hadapan Hakim Azra Alwi jam 9 pagi. Ini pasti satu kejutan ngeri, kejutan buruk lagi untuk kroni-kroni Tun Daim Zainuddin, untuk keluarga Tun Daim Zainuddin. Disahkan istri kepada Tun Daim Zainuddin akan didakwa di mahkamah. Apa komen Anda berkaitan dengan isu ini? Adakah selepas ini akan ada tangkapan yang berlaku ataupun akan ada tindakan undang-undang yang akan dikenakan terhadap pihak-pihak yang akan terlibat sekiranya ada salah laku yang dapat dikesan? Apa komen Anda? Sekian saja. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Mohon bantu channel ini dengan menekan butang like, share, dan juga subscribe.